Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton yang hadir dalam sesi Minggu TVET Perak 2021 pada hari ini. So bersama kita pada hari ini adalah Encik Nordin Abdul Malik, Pengerusi Eksekutif Institut Agro Usahawan ataupun dikenali sebagai iGrow. Encik Nordin dah bergiat aktif lama dalam bidang pusat bertauliah ataupun dalam bidang TVET di negara kita, dan sekarang ni merupakan antara orang yang kuat ataupun kerap memberikan idea saranan berkaitan dengan pembangunan kemahiran di negara kita. Jadi Encik Nordin Abdul Malik akan bersama dengan kita pada hari ini dalam sesi ucap tama bagi Minggu TVET Perak yang akan menceritakan kita peranan industri kemahiran di negara kita. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menjemput Encik Nordin Abdul Malik untuk memberikan ucap tama, dan sebelum kita teruskan kepada sesi pembentangan dan perkongsian daripada Encik Nordin, dipersilakan untuk kita sama-sama melihat tayangan video yang dibawakan. Dipersilakan. Nilai saya dapati di agro seperti pertanian, fertigasi, tanaman asas. Saya dapat praktikkan di ladang saya. Family-owned company based in Virginia for the last 25 years. In recent time, we have expanded interstate. At the moment, we supplied locally, nationally, and looking for opportunity to export our product overseas in the very near future. Swap vows and to stay together for many years and to work together.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada penganjur pada pagi ini, khususnya kepada Cikgu Jazli yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan ucap utama yang bertajuk peranan industri kemahiran sempena Minggu TVET Negeri Perak pada kali ini. Pertamanya saya bergembira kerana di kesempatan ini walaupun kita berada di dalam apa yang dipanggil sebagai pandemik dan difahamkan akan berakhir dengan satu perkataan lain iaitu endemik COVID-19. Walaupun berlaku apa yang dipanggil the disruption of education ataupun Hello Rustia, maafkan saya. Hello. Maafkan saya kerana live kita terganggu pada pagi ini kerana di Teluk Intan ni dah 2 kali elektrik ada masalah. Saya tak tahu apa masalah, tiba-tiba terputus. Habis semua dengan kita punya streaming line semua jahanam sekali. Dan ini adalah di antara cabaran-cabaran kami yang mengendalikan TVET di Perak lah. Masalah berkaitan dengan sumber-sumber tenaga, begitu juga dengan streaming ataupun kita punya internet access
memang ini satu cabaran yang cukup besar sebenarnya bagi kami, ya, terutama kami yang beroperasi di kawasan luar bandar. Ini pun di Bandar Teluk Intan ni yang 2 kali dah pagi ni elektrik blackout, tak tahu pasal apa kan. Okey, jadi kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Seperti mana yang saya sebut tadi, di sebalik berlakunya COVID-19 ketika ini, kita masih meneruskan lagi program TVET walaupun di peringkat awal permulaan kepada TVET, permulaan awal kepada COVID-19 yang berlaku pada tahun lepas, terdapat polemik di peringkat awal apakah TVET ini boleh dijalankan menggunakan kaedah norma baharu atau new norm seperti kelazimannya, kerana sebelum ini jika dibandingkan dengan sebelum COVID-19, kita biasanya mengendalikan TVET ini menggunakan kaedah bersemuka ataupun kaedah-kaedah physical education, face to face. Tetapi dengan berlakunya COVID-19 ini, maka dia telah membawa satu perubahan baru yang kita sudah mula menerima mengadaptasi teknologi dalam latihan kemahiran seperti pembelajaran online, TVET secara maya. Jadi semua ini merupakan satu yang baru bagi kita, tetapi hari ini kita berjaya membuktikannya bahawa pandemik yang berlaku itu bukanlah satu penghalang untuk kita meneruskan usaha kita menjayakan TVET, dan juga peranan industri kemahiran tetap berjalan seperti biasa, cuma menggunakan pendekatan dan kaedah baru. Okey, jikalau saya boleh teruskan Rustia, ya, slide berikutnya. Yang berikutnya, kalau boleh. Okey. Saya tunjukkan sedikit latar belakang saya. Mungkin ada yang mengenali saya dan ada yang mungkin baru nak mengenali saya pada hari ini. Saya telah terlibat dengan industri latihan kemahiran ini sejak lebih kurang hampir 30 tahun yang lalu. Sama ada di peringkat institusi awam maupun swasta, kerana saya juga pernah berkhidmat sebagai tenaga pengajar di sekolah, dan selepas itu saya meletakkan jawatan dan saya meneruskan kejayaan pendidikan saya dalam bidang latihan kemahiran, khususnya TVET. Jadi maknanya saya ada 2 pengalaman di peringkat kerajaan dan juga pengalaman di peringkat swasta, dan saya berpengalaman dari sistem sekolah sampailah ke peringkat tinggi. Jadi kalau tuan-tuan tengok gambar sebelah kiri itu, tahun 1998, pada usia yang sangat muda, rambut pun hitam lagi. Di sebelah kanan saya itu adalah Datuk Dr. Latif Ahmad, Timbalan Menteri Sumber Manusia ketika itu, yang hari ini adalah Menteri Jabatan Perdana Menteri. Dan di sebelah kanan gambar itu adalah saya beberapa tahun yang lalu bersama dengan pelatih-pelatih saya. Jadi generasi ini saya lalui daripada era tahun 90-an sehinggalah generasi ke hari ini. Jadi saya bukan saja perlu mengadaptasikan diri saya dengan teknologi, dengan perubahan dalam sistem latihan kemahiran, tetapi juga menyesuaikan diri saya dengan cita rasa, kehendak, naluri dan jiwa generasi-generasi baru seperti yang ada sekarang ini. Okay, next please, kalau boleh. Okay, di samping itu, of course saya juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengendalikan dan bekerjasama menjayakan TVET ini di peringkat antarabangsa. Antaranya adalah pembangunan tenaga pengajar di kolej-kolej vocational Vietnam pada satu masa dulu, ketika mereka masih jauh terkebelakang berbanding dengan kita. Tetapi pada hari ini saya ada kesempatan beberapa tahun yang lalu saya pergi meninjau semula apa berlaku kepada mereka. Saya dapati negara-negara seperti Vietnam telah jauh terkehadapan
Dan mungkin saya rasa tidak keterlaluan untuk saya katakan dia dah cross kita, kerana mereka mempunyai satu iltizam yang sangat tinggi untuk memajukan negara berasaskan Tibet. Jadi kalau dulu mereka kena belajar dengan kita, hari ini saya rasa kita pula lah mungkin kena belajar dengan mereka. Dan di samping itu, di atas keyakinan dengan apa yang saya lakukan, maka saya juga berkesempatan untuk bekerjasama juga dengan kerajaan negara-negara yang lebih awal dan lebih maju berbanding dengan negara-negara lain dalam bidang vocational seperti Australia. So saya bukan sahaja telah dibantu oleh kerajaan Australia ketika itu untuk bekerjasama dengan institusi latihan kemahiran swasta di Australia, bahkan mereka turut memperkenalkan syarikat-syarikat yang berpotensi untuk menjadi sebahagian daripada industri penting di Malaysia. Jadi contohnya syarikat-syarikat yang berasaskan kepada pertanian yang membolehkan kami bukan sahaja menjadi sebuah institusi latihan kemahiran, tetapi juga kami mewujudkan industri bertaraf dunia dengan syarikat-syarikat pengeluar tanaman sayur-sayuran yang terkemuka di Australia. Jadi sepatutnya perkara ini sudah direalisasikan 4-5 tahun yang lalu, tetapi oleh kerana kekangan-kekangan di peringkat dasar yang melibatkan tanah dan sebagainya, sehingga hari ini perkara itu masih tertangguh disebabkan oleh polisi-polisi kita lah. Okay, next please. Okay, saya diberi peluang pada pagi ini untuk menyampaikan ucapan utama yang bertajuk peranan utama industri kemahiran. Jadi itu tajuk dia, walaupun ianya terlalu besar dan terlalu luas skopnya untuk saya bincangkan, tetapi saya cuba sedaya upaya saya untuk menyampaikan seberapa baik yang mungkin tentang apakah peranan industri kemahiran ini kan. Okay. Sebenarnya industri kemahiran itu sendiri, maknanya yang kita nak sampaikan pada pagi ini ialah tentang peranan industri kemahiran. Maknanya institusi kemahiran itu sendiri, apakah peranannya sebagai satu industri. Yang pertama sekali yang harus kita fahami dan kita ketahui bahawa industri kemahiran ini sebenarnya adalah satu industri yang berasaskan kepada aktiviti-aktiviti kemahiran. Jadi maknanya institusi kemahiran itu pada hari ini dia bukanlah semata-mata sebagai satu institusi kemahiran, tetapi juga ianya memainkan peranan sebagai satu industri yang besar di negara kita. Okey. Tetapi dalam konteks pusat latihan kemahiran ataupun institusi TVET itu sendiri, industri kemahiran ini sebenarnya kalau kita tengok macam contohnya ILKS, term ILKS ini ialah Institut Latihan Kemahiran Swasta. Kemudian kita ada sebelah kiri kalau kita tengok dalam carta ni dipanggil ILKA, Institut Latihan Kemahiran Awam. Baik. Industri kemahiran swasta misalnya, ianya merupakan pelengkap kepada sistem pendidikan negara. Jadi biasa dalam bahasa Inggeris disebut sebagai complementing, walaupun satu masa dulu ianya disebut sebagai part and partial ataupun sebahagian daripada sistem. Tetapi pada hari ini ILKA dan ILKS adalah pelengkap di antara satu sama lain, dan ia menjadi complementing, bukan lagi part and partial, dan ia merupakan sesuatu yang menjadi pelengkap kepada keseluruhan sistem pendidikan negara. Jadi sebab itu industri ini tidak boleh dilihat sebagai contohnya kalau kita lihat kepada institusi latihan kemahiran swasta, ianya tidak boleh dilihat semata-mata sebagai institusi yang berasaskan perniagaan semata-mata. Ataupun institusi latihan awam ini tidak boleh dilihat sebagai semata-mata institusi latihan kemahiran semata-mata. Tetapi ianya mencetuskan impak yang lebih besar daripada itu, iaitu bukan sahaja kepada sumber manusia tetapi juga kepada
pembangunan ekonomi negara yang berasaskan industri. Jadi sebab itu saya melihat bahawa awam dan swasta ini mempunyai satu peranan yang besar sebagai satu industri yang saya sebut sebagai dua institusi yang melengkapi di antara satu sama lain. Okey, ini asas yang paling utama yang kita kena faham, apakah yang dikatakan peranan utama industri kemahiran kepada negara. Okey, next please. Kalau boleh, the next slide. Okey. Baik. Pada pagi ini saya akan bercakap tentang beberapa perkara penting yang menjadi fokus utama saya, iaitu peranan industri kemahiran itu. Kemudian yang kedua nanti ada cabaran dia, dan yang akhir sekali nanti adalah syur-syur yang mungkin kita boleh cadangkan kepada semua pihak untuk meningkatkan peranan industri kemahiran di Malaysia. Okey. Industri kemahiran di Malaysia bagi saya dia mempunyai 5 teras utama yang menjadi pemangkin kepada kemajuan TVET di Malaysia. Jadi antara peranan utama dia adalah seperti peranan utamanya yang pertama, of course dari sudut modal insan dalam in the bracket of TVET itu sendiri. Kedua, bagaimana industri TVET ini sebenarnya melahirkan peluang-peluang pekerjaan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana kita pula melihat peranan industri TVET ini memberikan limpahan ekonomi terutama kepada kawasan setempat. Kemudian yang keempat di sini iaitu mewujudkan industri baru. Macam mana peranan pusat-pusat latihan ini ataupun industri kemahiran itu boleh mewujudkan industri baru terutama kepada komuniti. Dan yang keempat iaitu untuk membina keyakinan di peringkat antarabangsa melalui gerak kerja TVET dan juga terutama sekali graduan-graduan yang dihasilkan oleh pusat-pusat latihan TVET ini. Baik, saya cuba menyampaikan dalam bahasa yang mudah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua supaya ianya mudah untuk difahami. Jadi ini 4 komponen penting yang menjadi peranan penting kepada industri kemahiran yang saya akan ulas satu persatu. Jadi sebab itu tadi kalau tuan-tuan tengok video saya, video kami yang disiarkan sebentar tadi, walaupun ianya hanya berfokuskan kepada institusi kami, IGRO, Institut Agro Usahawan di Pulau 3 Kampung Gajah Perak, yang penting kita dapat melihat daripada video tadi bagaimana keempat-empat komponen ini berlaku di dalam institusi latihan kemahiran yang menjadikannya sebagai satu industri penting di negara kita. Tadi tuan-tuan tengok, kita tunjukkan gambar macam mana kita melatih belia-belia tempatan, pelajar-pelajar kita dalam bidang sektor pertanian dan industri asas tani. Kemudian bagaimana kita juga menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada kaki tangan kita, bagaimana kita juga turut memberikan limpahan ekonomi dan juga kewujudan industri di kawasan Perak Tengah, dan bagaimana di peringkat antarabangsa adanya kerjasama di atas keyakinan terhadap institusi latihan kenaan. Orang-orang di peringkat antarabangsa ni dia takkan datang buta-buta orang kata. Dia akan datang setelah mereka mendapat maklum balas, mereka mendapat maklumat, mereka rasa mereka betul-betul confident, sampailah apabila ia benar-benar yakin, barulah dia datang untuk bekerjasama dengan kita. Ini di peringkat antarabangsa. Baik, saya ulas satu persatu dalam masa yang singkat ini. InsyaAllah saya diberi hanya masa 45 minit. Sepatutnya tadi saya mula pukul 10, tapi dengan macam-macam masalah teknikal, bukan di peringkat pengurusan dia orang ataupun penganjur ke apa, tak ada. Ini kerana masalah tiba-tiba hari ni ditakdirkan bekalan elektrik ada masalah di Teluk Intan kan. Okey, wallahu alam apa sebab saya pun tak tahu kan. Okey. Baik, pertamanya dari segi modal insan Okey. Seperti mana saya sebut tadi, peranan institusi latihan kemahiran adalah sangat penting sama ada awam maupun swasta.
Okey, dalam konteks kalau kita tengok dalam konteks Malaysia misalnya, kita ada Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia atau JPK. Ini antara badan induk yang menyelaras dan mentadbir penganugerahan dan juga pelaksanaan program-program berasaskan kemahiran yang selalunya menjalankan pensijilan utama, pensijilan tunggalnya iaitu Sijil Kemahiran Malaysia atau SKM. Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Kementerian Sumber Manusia, khususnya Jabatan Pembangunan Kemahiran baru-baru ini, sebenarnya terdapat 674 PB swasta ataupun pusat bertauliah swasta di Malaysia ketika ini dan 802 pusat bertauliah awam. Jadi kalau dicampurkan keseluruhannya pada ketika ini terdapat lebih kurang 1,400 ke 1,500 pusat latihan awam dan swasta di negara kita. Ini satu angka yang saya fikir agak besar juga sebenarnya, yang memberi peluang kepada rakyat negara kita untuk mengikuti pelbagai program. Contohnya di PB swasta sebanyak 1,966 program yang ditauliahkan dengan 3,637 pula program yang ditauliahkan di PB awam. Jadi kalau dicampur semua sekali, ada hampir 5,000 program ditauliahkan di pusat latihan awam dan juga swasta. Jadi bermakna kita boleh memilih pelbagai program yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi misalnya saya dipahamkan juga kita mempunyai apa yang dipanggil NOS, National Occupational Skill Standard. Terdapat 3,340 tajuk NOS yang telah diluluskan dan ada 21 sektor industri utama yang telah diluluskan dalam NOS berkenaan. Jadi bermakna kita telah mempunyai banyak pilihan di negara kita yang melibatkan 21 sektor industri. Jadi kalau dengan NOS yang telah disediakan iaitu sebanyak 3,340 tadi, jadi itu satu angka yang sangat besar yang boleh memberi pilihan yang baik kepada kita untuk mengikuti pelbagai bidang dalam sektor industri. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, dari segi bilangan pelatih yang dilahirkan dan pensijilannya setiap tahun, kita dapati contohnya ketika sebelum pandemik COVID dulu, ia boleh mencecah sehingga 80 ke 90 ribu setahun yang dilahirkan melalui Sijil Kemahiran Malaysia. Ini tak termasuk pensijilan lain-lain lagi. Ada juga yang mungkin dilahirkan di peringkat college vocational di Kementerian Pendidikan, begitu juga di politeknik. Jadi semua ini kalau dirangkumkan, ia mungkin lebih daripada 100,000 setiap tahun kita melahirkan graduan-graduan dalam bidang TVET. Jadi anda bayangkan sekiranya tidak ada institusi seperti ini yang memfokuskan kepada latihan TVET di negara kita, kita mungkin sukar untuk melahirkan ramai tenaga kerja mahir yang diperlukan untuk memacu ekonomi negara kita. Baik, jadi sebab itulah antara peranan utama peranan industri kemahiran ialah kita sendiri merupakan antara institusi yang penting yang melahirkan modal insan dalam TVET ini. Jadi cumanya satu perkara yang harus diingat, apabila wujudnya yang saya sebut sebagai complementing ataupun complementing ini tadi berlaku, ini menunjukkan sebenarnya kita sudah ada satu penyelarasan di antara awam dan juga swasta. Jadi sebab itu kalau sekiranya ada institusi-institusi di peringkat awam
yang tidak boleh mengendalikan program-program yang boleh diberi peluang kepada institusi swasta, maka institusi swasta ini telah memainkan peranan sebagai pelengkap yang saya sebut tadi kepada institusi awam. Sebagai contoh, dalam sektor pertanian, mungkin Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang hari ini dikenali sebagai MAFI, dia mungkin mempunyai tempat yang terhad untuk membangunkan modal insan dalam sektor pertanian. Jadi institusi seperti kamilah yang memainkan peranan untuk melengkapkan jumlah sasaran kita dalam melahirkan modal insan dalam sektor pertanian. Di sinilah pentingnya juga peranan sektor swasta untuk mengimbangi keperluan yang mungkin dapat menyokong kepada dasar kerajaan dalam melahirkan modal insan berkenaan. Okey, itu dari segi melahirkan modal insan. Kedua, dari segi peranan industri kemahiran menyediakan peluang pekerjaan. Untuk pengetahuan, satu masa dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, kita pernah ada keseluruhan, kalau tadi kita tengok ada 600 pusat latihan swasta yang didaftarkan dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Hampir 20 ke 30 ribu pekerja-pekerja yang terlibat dalam pusat latihan kemahiran dan industri kemahiran ini telah berjaya diberi peluang pekerjaan melalui pusat-pusat bertauliah dan juga pusat-pusat latihan yang ada di seluruh negara. Jadi dengan cara ini, kita bukan sahaja dapat mencungkil bakat-bakat tempatan yang boleh menyokong kepada pembangunan latihan di negara kita, tetapi juga kita telah menyediakan peluang pekerjaan, menjana pendapatan kepada pekerja-pekerja yang terlibat di dalam industri latihan kemahiran ini, bermula daripada peringkat pengurusan, tenaga pengajar, jurulatih, kemudian pentadbiran dan macam-macam lagi. Jadi peluang-peluang pekerjaan ini wujud hasil daripada pembangunan industri kemahiran di Malaysia. Ketika saya memulakan latihan pada awal tahun 90-an dulu, saya masih ingat ketika itu tak banyak pusat-pusat latihan kemahiran di Malaysia. Jadi kalau awam tu pun masa tu ada dalam 200 macam tu je, 100 lebih macam tu je. Kemudian ada juga swasta masa tu saya masih ingat angkanya mungkin puluh-puluh aja seluruh negara. Jadi pada hari ini dah pergi kepada 600 lebih. Jadi bila wujudnya pusat-pusat latihan kemahiran ini, ia telah memberikan satu peluang pekerjaan barulah. Dianya telah menjadi satu industri yang penting yang menjana pendapatan dan juga menyediakan peluang pekerjaan. Okey, yang ketiganya iaitu limpahan ekonomi setempat. Ini sebenarnya satu perkara yang harus dipandang serius oleh kerajaan untuk memastikan wujudnya sustainable ataupun kemampuan mereka untuk meneruskan secara sustainable, iaitu melihat bagaimana industri latihan kemahiran ini mempunyai nilai ekonomi yang besar kepada masyarakat setempat. And of course selepas itu jika dihimpunkan dengan seluruh negara, ia menjana pendapatan yang besar kepada negara. Baik, saya lebih suka melihat skop yang lebih kecil, iaitu di peringkat setempat. Contohnya katakanlah di negeri Perak. Okey. Kewujudan pusat-pusat latihan ini sebenarnya dia akan memberi impak berganda ataupun kadang-kadang kita panggil the stimulus of economy, the spillover of economy kepada kawasan setempat itu. Dan kalau mengikut kajian yang pernah kami lakukan satu masa dulu, bagi setiap RM1 bajet yang diberikan oleh kerajaan untuk pelatih-pelatih ataupun graduan-graduan ini mengikuti latihan di pusat-pusat latihan sama ada awam maupun swasta, ia akan menyumbang kepada RM4
dari segi nilai ekonomi. Baik, maksudnya bagaimana? Katakanlah seorang pelajar itu tinggal di tinggal di Kampung Gajah misalnya. Jadi mereka bukan sahaja akan membayar yuran latihan, mereka juga akan menyediakan peluang pekerjaan, mereka juga akan menyewa rumah-rumah sewa yang ada di kawasan setempat, dan bagi institusi latihan berkenaan mungkin dia akan menyewa bangunan yang besar. Dia turut menyediakan peluang-peluang ekonomi perniagaan kepada kontraktor, kepada penyedia makanan, gerai-gerai makan, kerana pelajar-pelajar ni nak makan. Kemudian turut membangunkan, membantu perniagaan kepada kedai-kedai stationery, kedai runcit dan sebagainya. Jadi berdasarkan kajian kita yang lalu, setiap satu bajet yang diberi oleh kerajaan untuk menjalankan program kemahiran ini, dia akan memberi limpahan ekonomi gandaannya kepada empat kali. Jadi sebagai contoh, kalau katakanlah kerajaan telah menyediakan 1 juta dana untuk latihan pelatih-pelatih B40 kepada iGrow misalnya. Ini sebagai contoh. Jadi ia akan menjadikan nilai gandaan ekonomi itu kepada 4 juta kepada masyarakat setempat kerana kepelbagaian aktiviti ekonomi yang dijalankan. Jadi sebab itu kita harus berfikiran lebih besar lagi, iaitu untuk melihat peranan industri kemahiran ini bukan semata-mata kepada pembangunan modal insan, tetapi juga limpahan ekonomi yang berlaku hasil daripada kewujudan industri kemahiran di kawasan setempat itu. Jadi kalau dikumpulkan pula dari Perak sampai ke Perlis, sampai ke Sabah Sarawak, Kuala Lumpur dan sebagainya, ia akan menjana pendapatan yang besar kepada negara hasil daripada aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh industri kemahiran itu sendiri. Okey. Yang berikutnya, yang ketiga, iaitu kewujudan industri baru. Yang industri baru, terutama sekali yang berasaskan komuniti, ini bukanlah satu perkara yang mustahil untuk berlaku. Sebagai contoh, apabila tertubuhnya sebuah institusi latihan kemahiran di satu tempat, dia boleh membantu untuk mewujudkan satu industri yang berasaskan kemahiran mereka di kawasan berkenaan. Contohnya, ada di kalangan pusat-pusat latihan yang berasaskan otomotif misalnya. Oleh kerana mereka ada pusat latihan otomotif, mereka juga turut mewujudkan kedai-kedai baik pulih kenderaan, workshop, bengkel-bengkel kenderaan. Jadi kenapa benda itu boleh berlaku? Kerana mereka mempunyai tenaga kerja dan di peringkat usahawan-usahawan pula, mereka boleh mendapatkan tenaga kerja dan kepakaran daripada pusat-pusat latihan tersebut. Ini sudah berlaku. Sebab itu tadi kalau tuan-tuan tengok, contohnya kami iGrow sendiri dalam video sebentar tadi, kami turut mewujudkan industri di kawasan sekitar yang berada di Kampung Gajah Perak itu. Antaranya apa dia? Contohnya program, dulu kita wujudkan program NBOS, My Kampung My Future pada tahun 2013 lagi. Dan hari ini ia telah berkembang menjadi satu industri seperti ikan sangkar, industri tanaman, penternakan lembu dan kambing misalnya. Kemudian proses makanan, jenama-jenama yang terkenal seperti dodol opahyang dan sebagainya. Itu adalah hasil daripada komuniti ekonomi yang digerakkan oleh pusat latihan. Jadi pada hari ini, pusat latihan bukanlah semata-mata sebagai pengeluar tenaga kerja semata-mata, tetapi juga kami turut mencipta ekonomi dan juga mencipta perniagaan peluang kepada masyarakat setempat. Dan yang akhir sekali, keyakinan di peringkat antarabangsa. Jadi seperti mana kita sedia maklum, pelabur-pelabur antarabangsa akan melihat keupayaan sesebuah negara untuk mereka melabur ataupun menjalankan perniagaan itu berdasarkan kepada keupayaan tenaga kerjanya. Jadi ini merupakan satu faktor yang sangat penting untuk kita bukan sahaja
perlu meyakinkan pelabur-pelabur di peringkat antarabangsa dari segi jumlah tenaga kerja yang kita lahirkan, tetapi juga kita juga perlu meyakinkan mereka dari segi teknologi, kemahiran dan keupayaan teknologi baru yang boleh meyakinkan pelabur-pelabur kita bahawa kita mempunyai satu standard latihan TVET yang menepati kehendak masa, zaman dan juga keperluan pelabur-pelabur itu sendiri. Baik, jadi inilah di antara 4 perkara penting yang menjadi asas peranan utama industri kemahiran di Malaysia. Jadi ini bukan maksudnya industri kemahiran itu bukanlah semata-mata kerana peranan melahirkan tenaga kerja mahir, tetapi ia juga turut memberi pelbagai impak kepada ekonomi negara. Oleh itu, peranan institusi latihan TVET ini sebenarnya sangat penting untuk menjadi the engine of growth kepada ekonomi negara kita. Okey, boleh kita sambung seterusnya kepada slide yang berikutnya. Tetapi apakah cabaran-cabaran utama pula industri kemahiran di Malaysia? Berikut adalah antara cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh industri kemahiran di Malaysia. Pertama sekali ialah perubahan dasar. Ini sebenarnya satu benda yang kita perlu nilai semula dan kita perlu jaga dengan baik, kerana perubahan dalam polisi ini walaupun ianya baik untuk disesuaikan dengan situasi semasa supaya kita ini tahan di uji zaman. Walau bagaimanapun ia turut mengundang kadang-kadang masalah kepada pelaksanaan sistem latihan kemahiran di negara kita. Ya, apabila dasar kita terlalu kerap berubah, ianya bukan sahaja sukar untuk dilaksanakan, tetapi ia akan memberi pelbagai impak yang negatif kepada industri latihan kemahiran di negara kita. Sebab itu pada hari ini contohnya saya melihat walaupun kita sebut tadi ada 600 pusat latihan swasta yang sudah berdaftar, masih berdaftar di Kementerian Sumber Manusia. Tetapi saya yakin jumlah sebenar yang benar-benar aktif mungkin tak sampai pun 200. Dan kesan daripada COVID ini, saya yakin semakin ramai yang akan tutup disebabkan oleh faktor-faktor ketidakmampuan mereka untuk bertahan. Kerana impak COVID ini bukan saja kepada institusi seperti pusat latihan kemahiran, tapi ia melibatkan semua sektor ekonomi di dalam negara. Ini kita tak boleh nafikan. Baik. Jadi sebab itu kita harus berhati-hati dalam membentuk dasar. Bagi saya yang berubah sepatutnya hanyalah pendekatan dan teknologi dalam latihan kemahiran TVET, namun sistem dan juga pelaksanaannya sepatutnya kita kena kekalkan dan kita kena pastikan bahawa ianya akan meyakinkan terutama sekali kepada majikan, pelabur-pelabur di peringkat antarabangsa. Macam, saya ada sedikit pengalaman juga yang saya nak kongsikan. Satu masa dulu, melalui gabungan Institut Latihan Kemahiran Swasta Bumiputera, kita telah berjaya mengarusperdanakan dan mengantarabangsakan CJ Kemahiran Malaysia ini ke peringkat antarabangsa. Kita pernah buat CJ Kemahiran tu di Indonesia. Kemudian kita ada kerjasama dengan Vietnam seperti mana kita tunjuk tadi kan. Tetapi 5 tahun kebelakangan ini kita dah tak boleh dah nak buat program-program macam tu. Ini disebabkan oleh kerana keyakinan terhadap dasar yang kita buat. Bila dia flip-flop, dia akan menyebabkan pelbagai masalah berlaku. Di sinilah akhirnya keyakinan terhadap sistem kita akan semakin diragui. Okey. Kemudian yang kedua, cabaran kita yang utama ialah trend latihan generasi muda sekarang atau generasi Z yang ada sekarang ini. Ya, kebanyakannya adalah generasi Z. Ya.
trend mereka ini sebenarnya saya rasa dulu kita dah nampak sebelum ada TVET dulu, sebelum ada COVID-19. Tetapi bila berlaku pula COVID-19 ini, kita nampak trend itu semakin ketara, iaitu mereka melihat jalan pintas dan jalan cepat untuk mengikuti latihan kemahiran ini yang kita sebut sebagai trend short, safe and guarantee. Short tu maksudnya kursus yang pendek, tak perlu lama-lama. Safe maknanya jimat dari segi perbelanjaan dia dan masa dia. Dia tak nak berhutang, dia tak nak pinjam duit banyak-banyak untuk belajar. Dan garanti, apakah jaminan pekerjaan yang boleh diberikan kepada mereka. Ini termasuklah juga kalau dia nak jadi usahawan. Jadi dia pergi kepada konsep short, safe and guarantee. Dan trend ini sedang menular sekarang ini. Sebab itu kadang-kadang kita dapati ada banyak bidang-bidang khusus sekarang ini yang juga tidak dipenuhi oleh belia-belia tempatan banding sebelum ini kerana mereka lebih cenderung untuk memilih short, safe and guarantee ini. Dan lebih-lebih lagi apabila berlakunya COVID-19 ini, mereka memikirkan soal survival. Mereka meletakkan untuk mencari pendapatan lebih utama berbanding untuk belajar. Jadi inilah satu perkara yang akhirnya kita lihat pada hari ini, ramai yang memilih untuk kerja di sektor gig. Dia sanggup jadi penghantar makanan ataupun delivery boy, kerja di stesen minyak dan sebagainya. Kerana bagi mereka dalam masalah ekonomi yang menghimpit akibat COVID ini, mereka memilih untuk bekerja kerana itu soal fitting survival mereka. Ini satu cabaran lah yang generasi muda. Kemudian yang ketiganya, penyelarasan di antara ALKA, ALKS yang saya rasa masih lemah ketika ini. Kita perlu satu penyelarasan yang lebih komprehensif, lebih berkesan supaya akhirnya kita dapat memastikan semua sektor yang seimbang dari segi graduannya, kemudian ia akan memenuhi keperluan pasaran tenaga kerja, dan yang ketiganya dapat menjimatkan kos perbelanjaan kerajaan. Mungkin dengan adanya swasta ni tak payahlah kita sibuk nak bina lagi pusat latihan baru banyak-banyak kan. Janganlah bila naik dia seorang pemimpin kan, dia nak lihat kawasan dia nak buat satu projek. Lama-lama akhirnya inilah yang menjadi masalah apabila berlakunya lambakan pusat latihan berbanding dengan pelatih-pelatih yang memerlukan latihan. Okey, yang berikutnya yang keempat iaitu isu dana latihan. Kita di sini juga kadang-kadang berlaku juga masalah, kita perlukan satu dana yang sebenarnya bersifat konsisten. Kita tak boleh sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap boleh, sekejap tak boleh kan. Tapi saya tidak nafikan sekarang ketika era post COVID ataupun pasca COVID ini, kerajaan telah menyediakan banyak sebenarnya dana-dana, geran-geran, pembiayaan sama ada secara pinjaman, percuma dan sebagainya. Memang dah banyak lah saya tengok. Tetapi timbul pula persoalan takers tak ada. Ramai yang tak masuk. Ramai yang tidak memanfaatkannya. Ini kita kena kaji. Apakah faktor trend yang saya lihat tadi, yang saya sebutkan tadi, iaitu mereka lebih cenderung untuk bekerja banding untuk belajar. Dan jika ini berlaku, ini satu perkara yang sangat bahaya kepada negara kerana kita melahirkan ramai lepasan-lepasan SPM atau belia-belia kita yang tidak mempunyai apa-apa kelulusan ketika memasuki pasaran kerja. Jadi mereka ni menjadi apa yang dipanggil the unskilled workers. Baik, dan apakah kesan sosioekonomi kepada negara pada masa depan? Mereka inilah yang dikhawatiri akan menjadi golongan bermasalah sosial. Jadi akan datang ni ramai lagi B40. Lepas tu dia ada masalah sosial, lepas tu dia akan mewarisi kemiskinan dia kepada anak-anak dia besok. Ini yang kita jangan pandang remeh kepada perkara ini, kerana kita kena ingat yang berjaya masuk ke IPTA, IPTS, Pusat Latihan Awam dan Swasta, lepasan SPM setiap tahun lebih kurang 400,000
ke 450,000 lepasan SPM setiap tahun, kita kena ingat hanya 30% sahaja yang berjaya menyertai tertiary education ataupun pendidikan selepas SPM. 30%. Bermakna dalam sekitar 150,000 sahaja. Apa berlaku kepada 280,000 setiap tahun? Mereka ini memasuki pasaran kerja tanpa sebarang kelulusan yang disebut sebagai the unskilled workers. Baik. Kemudian cabaran yang berikutnya ialah cabaran revolusi industri. Ini antara cabaran kita. Bagaimana kita nak absorb latihan kemahiran kita dengan kehendak revolusi industri yang berlaku sepanjang masa dan ianya bergerak sangat pantas. Ya, kita bercakap pasal IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. Kita bercakap pasal smart farming. Kita bercakap pasal Internet of Things. Tapi baru je tadi kita menghadapi gangguan bersiaran disebabkan elektrik kita selalu terputus. Lepas itu pula kita menghadapi masalah internet kita aksesnya teruk. Jadi tuan-tuan yang duduk di bandar, okey. Cuba bayangkan macam kami, sebuah pusat latihan pertanian berada di luar bandar, di kampung-kampung. Untuk pengetahuan anda semua, internet aksesnya ada kawasan kami tu yang memang langsung tak ada service provider. Jadi bayangkanlah macam mana nak cakap pasal online education, online training, e-learning. Bagaimana nak bercakap pasal smart farming, nak bercakap pasal IoT, Internet of Things, digital economy. Sedangkan basic internetnya pun tak ada. Belum cakap lagi tentang kapasiti kelajuannya pula. Banyak. Jadi inilah cabaran dari revolusi industri. Dan yang akhir sekali ialah pensijilan antarabangsa. Ini juga satu cabaran untuk kita. Jangan kita lupa bahawa kaedah pembelajaran secara e-learning online telah menjadikan education as the borderless world education. Kenapa? Kerana masyarakat hari ini dengan berlakunya COVID ini, satu hikmah di sebalik itu, masyarakat sudah menerima konsep pembelajaran secara online. Jadi ini telah membuka ruang yang besar kepada pembelajaran secara antarabangsa secara global. Hari ini kita sudah mula melihat jenama-jenama besar telah menganjurkan program-program pendidikan dan latihan secara online. Jadi akhirnya kalau kita satu hari, kalau kita ini pada hari ini tidak berusaha untuk meningkatkan nilai dan juga kompetensi kita dalam pensijilan kemahiran, satu hari nanti kita mungkin tertinggal pula dengan pensijilan akreditasi antarabangsa yang sedang melanda sekarang. Dan mereka mempunyai strategi yang hebat. Contohnya, ada di kalangan universiti-universiti antarabangsa ini, mereka turut mempunyai cawangan kecil dan mendaftarkannya dengan institusi ataupun agensi penarafan di peringkat negara berkenaan. Contohnya kat Malaysia, dia pun ada cawangan dia. Kemudian dia daftar pula dengan MQA, MQF dan sebagainya. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya mereka mampu untuk meyakinkan rakyat Malaysia untuk mengikuti program mereka dan kuliah hanya dijalankan dari London ke Malaysia. Jadi ini satu cabaran. Jangan kita fikir, ini takkan semua orang nak menyertai CJ kemahiran di peringkat antarabangsa. Ini cara pemikiran lama. Generasi baru, majikan yang baru, mereka sudah tidak melihat dari mana anda disijilkan atau bergraduat daripada mana. Yang penting mereka mahu melihat anda mahu bekerja dan anda membuktikan anda boleh bekerja dan pensijilan itu hanya sebagai bukti anda pernah belajar. Okay, next please, yang terakhir sekali. Inilah yang terakhir sekali, recommendation yang mungkin saya boleh cadangkan. Pertama, bagaimana untuk memperakukan institusi latihan kemahiran sebagai satu industri utama negara. Contohnya,
ianya dikategorikan sebagai industri SME di Malaysia. Jadi dengan adanya pengiktirafan dan perakuan seumpama ini, maka banyak usaha boleh dilakukan untuk memperkasa ataupun to empower the training providers kerana ia telah dianggap sebagai sebahagian daripada SME. Jadi kalau kerajaan biasa menyediakan kemudahan pembiayaan, pelbagai insentif dan inisiatif untuk SME seperti sektor industri, perkilangan, automotif dan sebagainya, sudah tiba masanya kerajaan kena memastikan industri latihan kemahiran ini diletakkan sebagai salah satu senarai SME yang utama di Malaysia. Jadi barulah pusat-pusat latihan ini boleh memanfaatkan segala kemudahan yang ada, insentif yang ada supaya mereka lebih baik berbanding dengan sebelum ini. Yang kedua, penyelarasan yang jelas di antara ALKS dan ALKA. ALKA nak buat apa? ALKS nak buat apa? Apa bidang yang ALKS buat? Janganlah ALKA buat. Apa yang ALKA buat? Jangan ALKS buat. Ini sehingga hari ini, nampaknya engkau buat engkau, aku buat aku. Tak banyak usaha-usaha untuk menyelaraskan dengan. Jadi kalau ini dilakukan, ianya seperti yang saya sebut tadi, bukan sahaja dapat meningkatkan keupayaan dan kualiti pendidikan kita, tetapi ianya juga dapat menjimatkan kos kerajaan. Okey, ketiga, dasar pembangunan kapasiti ALKS, iaitu pembangunan infra dan tenaga kerja. Ini satu perkara yang sudah berkali-kali saya sebut. Dulu hampir-hampir nak dilaksanakan, tapi lepas itu tak jadi. Pembangunan kapasiti ini bermaksud kita membolehkan institusi latihan itu sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan dan juga latihan yang disediakan. Contohnya, mana-mana yang layak, yang telah lama misalnya, diberikan kemudahan dalam bentuk pinjaman misalnya, untuk membolehkan mereka membina infrastruktur, bina bangunan baru, bina tempat latihan yang lebih baik, kemudahan-kemudahan latihan yang lebih baik. Kemudian kita berikan tenaga pengajar mereka ini untuk dilatih, untuk mempertingkatkan keupayaan tenaga pengajar itu sendiri misalnya. Jadi ini itu perkara yang perlu diberi keutamaan. Tetapi sehingga ke hari ini, apa yang diberi hanyalah sekadar peluang untuk latihan dan adalah dana untuk pelatih-pelatih sahaja. Tetapi yang dari aspek lain tidak diberikan. Jadi ini perkara saya rasa adalah perkara penting, dan yang patutnya berperanan di sini adalah jabatan yang utama seperti Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Kalau di peringkat negeri misalnya, ini sepatutnya menjadi tugas juga kepada unit perancang ekonomi negeri untuk melihat pembangunan kapasiti itu berlaku. Jadi pembangunan kapasiti ini adalah caranya, bukan semua kerajaan kena bagi dalam bentuk modal, dalam bentuk ni semua, tak. Mungkin ianya melibatkan dana-dana daripada institusi lain seperti bank dan sebagainya. Kemudian tugas kerajaan apa dia? Cuma facilitate sahaja dengan cara memastikan ada dana untuk pelatih-pelatih ini disediakan bagi membolehkan mereka dilatih di pusat-pusat latihan berkenaan dengan dana yang mencukupi. Seperti kalau kata okey, pusat latihan seperti Agro, sekurang-kurangnya kena ada 300 ke 500 orang. Kena pastikan dia dapat 300 ke 500 orang itu. Maka dengan dana yang disediakan itu membolehkan mereka untuk membangunkan juga infrastruktur dan sebagainya. Jadi bukan semua duit kerajaan nak keluar banyak. Lepas tu kalau dikaji balik, kalau banding kerajaan buat sendiri, mungkin dia lebih mahal misalnya. Okey, dan yang akhir sekali, untuk memperkasa pensijilan TVET di peringkat antarabangsa. Saya dah sebut dah tadi. Saya yakin dengan arus borderless world of education yang sedang berlaku akibat COVID ini, kita akan menghadapi satu lagi saingan yang besar apabila pensijilan TVET ini, saya yakin juga akan berlaku secara online, dan kita akan bersaing dengan jenama-jenama besar di peringkat antarabangsa. Jadi sebab itu, usaha kita untuk memperkasakan pensijilan kita
yang boleh diperakukan pula hingga ke peringkat antarabangsa perlu dilakukan secara realiti, bukan retorik. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa tadi saya betul-betul start sebenarnya 10.30 sebab ada beberapa interruption semua tadi. Saya diberi 45 minit untuk bercakap dan menyampaikan keynote address ini. Jadi saya telah menyampaikannya, saya rasa daripada 10.30 sekarang dah pukul 11 suku. Maka saya ingin merumuskan, untuk saya berhenti bercakap ni, saya merumuskan bahawa peranan industri kemahiran adalah sangat penting kepada negara, bukan sahaja kepada pembangunan modal insan itu sendiri, tetapi juga kepada pembangunan industri, pembangunan ekonomi negara hasil limpahan kewujudan dan kepakaran industri latihan kemahiran yang ada di Malaysia. Namun begitu, apa yang kita perlukan pada hari ini ialah usaha untuk memperkasa dan melonjakkan industri kemahiran itu supaya industri ini bukan sahaja dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara tetapi melahirkan modal insan yang berkualiti di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Sebenarnya berdasarkan pengalaman saya yang boleh tahanlah juga luasnya kan, yang begitu lama, sejak tahun 1990-an lagi saya dah terlibat. Sebenarnya banyak perkara yang saya nak kongsikan dengan anda semua, tetapi cukuplah setakat ini dan saya mencadangkan kepada urus setia, kalau misalnya ada kesempatan pada masa akan datang, kita akan memfokuskan banyak lagi pecahan-pecahan topik yang boleh kita bincangkan dan kita realisasikan. Apa yang penting, apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya adalah berdasarkan realiti pengalaman saya mengendalikan TVET ini. Jadi saya sudah melihat faktor kejayaan dan faktor kegagalan. Yang penting kita mesti realistik, kita kurangkan retorik. Terima kasih banyak. Saya serah kembali kepada urus setia. Terima kasih juga kepada Tuan Nordin atas perkongsian semua dulu untuk sesi ini. Amat berguna jugalah semua maklumat itu. Dan juga kepada penonton kami, harap dapat ambil pengajaran jugalah dan maklumat semua tersebut. Terima kasih untuk menyertai kami dari sesi pagi ini. Terima kasih semua untuk tengok live stream kami.